Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita masuk chapter 4, tajuknya adalah conics. Dalam conics kita akan belajar 3 shapes. Yang pertama adalah circle, yang kedua adalah ellipse and yang ketiga adalah parabola. Okay, so untuk video ni kita go through subtopic 4.1 first. Tajuknya adalah circles. So mainly dalam subtopic ini kita nak kenal dan manipulate equation of circle. And also kita nak kenal some characteristics untuk circle. Okay, so when we talk about equation, sebagai contoh kalau madam tulis y equals to 3x plus 2, kamu tahu ini adalah equation of a straight line dan kamu tahu macam mana nak plot di paksi x dan y. Okay, atau kalau ada y equals to x square plus 2x minus 4, let's say. Okay, kamu tahu ini adalah quadratic shape. Okay, so bila kita ada equation, it means that kita boleh plot dia di paksi x atau y regardless macam mana bentuk dia. Okay, so the equation akan menentukan bentuk dia macam mana. Okay, so same goes untuk circle. Walaupun kita dah tahu bentuk circle begini, tapi kita kena tahu macam mana equation yang boleh membentuk circle adalah round shape begini. Okay, so kita pergi kepada equation of circle. Untuk equation of circle, kamu kena tahu kita ada dua jenis. Okay, yang pertama adalah standard equation, yang kedua adalah general equation. Dua-dua berbeza dari segi bentuk. So kita pergi kepada standard equation first. Ini adalah standard equation untuk circle. Okay, kamu mesti tahu, mesti hafal. Kita ada x minus h square plus y minus k squared equals to r squared. Okay, so operasi di dalam bracketnya adalah minus. So tolong hafal bentuk ni. Daripada bentuk standard form ni ada dua perkara yang kita boleh tahu atau kita boleh recognize. Yang pertama adalah center, yang kedua adalah radius. Okay, so when we talk about center and radius bagi sesuatu bulatan atau circle, so kita akan lukis dekat ruangan kosong sini. Let's say ini adalah circle kamu. Okay, bila kita kata center, so center mesti berada di tengah-tengah bulatan kamu. Okay, so this is your center. So bila ada center, kita akan ada koordinat. Okay, x, y. Basically dia adalah x, y. Tapi untuk kita recognize daripada standard equation ini, kita akan label center sebagai HK. Okay, so macam mana kamu nak baca center daripada standard equation adalah kamu akan tengok nilai H dekat sini. Okay, so H. And then satu lagi kita ada K. Alright, baca H dan K itu melambangkan kita punya center of circle. And yang kedua, daripada standard equation ini kita boleh tahu radius. Okay, so seperti semua sedia maklum, untuk circle kita ada radius. Okay, so radius ni yang mana satu? Radius adalah daripada kita punya center pergi ke hujung circle. Okay, kita akan panggil itu sebagai radius. Okay, mana-mana di bahagian circle kamu, as long as dia dari center dan dia pergi ke hujung, kita akan panggil dia sebagai radius. Okay, so from standard equation, radius kita boleh tahu di bahagian kanan sekali. Okay, dia adalah r squared. So means here r adalah radius untuk circle kita. Okay, so daripada standard equation, kita boleh baca center dan kita juga boleh baca radius. While untuk general equation, ini adalah bentuk general equation. Okay, agak panjang, tapi biasanya kamu akan boleh hafal. Just take around 2 minutes untuk kamu tengok formula ni. Dia adalah x square, mesti x square, plus y square, mesti y square, plus 2gx, plus 2fy plus c and equal to 0. Okay, yang ini remark on right hand side mesti equal 0 untuk general equation. Okay, so dalam general equation yang penting adalah what is your g
and what is your f. Okay, tapi later kita akan tengok bila kita dah buat soalan. So same goes macam standard equation tadi. Untuk general equation, kita boleh baca center dan radius, okay, tetapi dengan syarat bila kita dah tahu apa nilai G dan apa nilai F, okay. So center adalah negative G, negative F. Kamu akan dapat dari sini. Okay, and radius dia ada formula yang begini, which is R equals to square root G squared plus F squared minus C. Okay, so untuk general equation, yang penting adalah you need to have the value of G and F supaya kamu dapat compute center and radius. Okay, kalau kita ada bentuk circle, di bahagian tengah adalah center of our circle, tapi kalau kita guna general equation, di bahagian tengah ni kita akan label negative G, negative F sebagai center dia, and also untuk radius masih membawa maksud yang sama, daripada center pergi hujung circle, kita akan label ini sebagai R. Cuma kalau guna general equation, R ini kita akan cari dengan menggunakan formula G squared plus F squared minus C square root. Okay, so itu sahaja beza antara standard equation dengan general equation. And di bahagian table ini juga ada satu lagi, Madam include di sini, which is distance between two points. Okay, apa maksud distance between two points? Let's say kamu ada satu circle dan kamu ada point pada mana-mana bahagian circle ini. Okey, contoh kamu ada point dekat bahagian sini dan bahagian sini sebagai contoh. Okey, so point pertama koordinatnya Madam label x1, y1. Point yang kedua Madam label x2, y2. Okey, so formula D di bahagian sini adalah untuk kita cari jarak between these two points. So kalau kita jarak between two points, maksudnya dari hujung sini pergi hujung sini. So yang ini yang kita panggil D. Okay, jarak di antara dua point ini. So point kamu tak kisah, it can be di mana-mana sahaja. Contoh lagi Madam ambil bahagian sini dengan sini. So kalau kamu guna formula D ini, kamu mencari jarak antara dua titik ni yang Madam tandakan warna hitam ni. Okay, so formula dia basically kamu dah belajar daripada sekolah sebenarnya. So kita ada D equals to square root x1 minus x2. So kamu akan ambil nilai x1, x2 minus kedua-duanya dan square, and then plus ambil pula koordinat y, y1 minus y2 square. Okay, pastikan kamu tolak x1 minus x2, and then lagi satu pun y1 minus y2. Okay, 1 minus 2, also 1 minus 2 untuk y koordinat. Jangan terbalik atau tertukar. Okay, so done with equation of circle dan juga distance between two points. Okay, now untuk circles, kita ada 5 case yang perlu kita belajar. Hari ini dalam video ni kita akan belajar case 1 sahaja, di mana kita nak cari equation of a circle. Maksudnya kita nak cari equation yang di bahagian atas ni lah, either standard atau general. Okay, kita nak cari equation of circle. So kamu akan refer table tu untuk kedua-dua jenis equation, standard atau general. Okay, ada lagi di bahagian untuk equation of circle, kita ada 4 case. Okay, so Madam dah list down specific method atau cara dekat bahagian sini untuk setiap pattern soalan. Tapi kalau baca sekarang tak faham, kita akan go through example one by one. Okay, so boleh turn to next page. Kita pergi kepada example 1 dahulu. Okay, untuk example 1, we were asked to state the coordinate of center and radius of the following circle. Okay, so sepatutnya bila kamu nampak equation of circle, kamu patut define dia adalah standard form atau dia adalah general form of the equation. Okay, so kita ulang balik yang tadi. Kalau standard form, okay, dia ada bracket square ni. Kalau general form, dia adalah yang panjang-panjang dan ada equal 0 di kanan. Okay, so if we look at example 1, soalan A, dia ada bracket square. So ini adalah standard form.
Soalan B pun sama, ini adalah standard form sebab ada bracket square tu. Dan yang ketiga, ini baru general form sebab kita ada panjang-panjang begini n equal to 0. Okay, so sekarang kita nak tentukan center and radius. Kita tengok dahulu soalan A. Okay, soalan A kita ada x minus 2. Okay, untuk soalan A, kita tahu dia adalah standard form. Okay, this one is standard form. So, madam akan tulis dahulu formula standard form yang kita ada in terms of H and K. So, dia adalah x minus H square plus y minus K squared equals to R squared. Okay, so kita tulis soalan yang diberi pada kita ni, kita ada x minus 2 squared plus y plus 4 squared equals to 64. Okay, so bila nak cari center dengan radius daripada standard form, kita tinggal nak compare. Okay, which kita tahu h kita akan dapat daripada bahagian x ini, k kita akan dapat daripada bahagian y ini, dan r akan dapat daripada bahagian right hand side. Okay, so bila kita nak compare, okay, kamu tahu center dia mesti h, k, value of h, value of k daripada standard equation. So kita nak compare, tolong perhati betul-betul, kita compare yang x dahulu. Okay, so ini ada x, apa yang kita nak compare adalah yang ini. Okay, so perhatikan cara madam tulis, kita ada negative h is equals to negative 2. Madam hanya ambil yang sini sahaja. Okay, yang lain x dah sama, square dah sama. So, kita compare negative h dengan negative 2 untuk kita cari nilai h. So, h adalah 2. Same goes untuk y. So, untuk y, kita ada bahagian sini. So, bila kamu compare, we only compare yang sini. Y dah sama, square pun dah sama. So, kita ambil negative k is equals to positive 4. So, k is equals to negative 4. Okay, so bila kamu dah ada nilai h, dah ada nilai k, this represent the center. So, kamu tinggal sub in, h adalah 2, k adalah negative 4. Okay, so this is our center. Untuk radius, so radius kita tahu radius berada di bahagian kanan sekali. Okay, so equation ini dia bagi kamu 64. Okay, 64. So kalau kamu nak cari radius, is either kamu buat r square equals to 64, which give you r equals to square root 64. Sepatutnya ada plus minus. Okay, tetapi untuk circle ataupun radius ini, kita tahu radius adalah length. So, length mesti positif sahaja. So, kalau kita tak tulis plus minus pun boleh, tapi straight away ambil positive square root. Okay, so you dapat r equals to 8. Ataupun, normally kita akan adjust 64 here, bagi jadi bentuk r square. Membawa maksud, instead of 64, kita akan ganti dia dengan 8 square. Okay, so kamu boleh automatically read r is equal to 8. Okay, so untuk soalan A, this is the center, this is the radius. Okay, so madam nak kamu try buat untuk soalan B sebab dia pattern yang sama, which is standard form. Okay, untuk soalan C kita ada general equation. Okay, yang panjang dan equal to 0 on right hand side. So, kita tulis dahulu general equation dalam bentuk G and F. So, kita ada x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Ini adalah general form untuk circle. And then kita write down kita punya soalan untuk kita buat comparison. So, kita ada x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 equal to 0. Okay. So, now sama juga untuk general equation, yang penting center kita, dia mestilah negative G, negative F.
Maksudnya kita kena ada nilai G dan kita kena ada nilai F. Okay, so compare daripada general equation dengan soalan beri. Okay, X here, X square, tak perlu tengok dah. Y square. So apa yang kita nak compare adalah term yang ada X dahulu. Okay, this is where kita boleh dapat nilai G. Okay, so Madam akan tulis di bawah ni, kita ada 2gx is actually equals to negative 2x. Okay, yang x kamu compare dengan x. So sini ada x, sini ada x, tak payah tengok. Basically kita ada 2g equals to negative 2, g is equals to negative 1. Okay, and then do the same untuk f. Okay, f ini partner dia dengan y. So kita akan compare 2fy dengan plus 4y ini. Okay, so 2fy is equals to positive 4y. Okay, so kita ada y tak perlu tengok. So kita ada 2f equals to 4. So f equals to 2. Alright, so kamu dah ada nilai G dan juga nilai F. So bila kamu nak ganti jawapan dalam center, remember center mesti negative G. So negative G kita adalah negative 1, hati-hati. And negative F kita adalah 2. Okay, so kamu ada overall center is 1, negative 2. Okay, so ini jawapan untuk center. And then untuk radius, kalau dari general form, kita ada formula ini, G squared plus F squared minus C, and then kamu square root. Okay, so kita ada square root. Yang ini senang, kamu tinggal plug in value G dan F yang kamu dah jumpa. Okay, this one and this one. So G kita adalah negative 1 square plus F2 squared minus, okay, now C. Di mana kita nak dapat nilai C kat sini? Okay, so C, again kita akan compare nombor yang di hujung ni. Okay, so this is C. Plus C is equals to negative 20. Okay, Madam tulis kat bahagian sini. Plus C equals to negative 20. So C is equals to negative 20. So kamu akan ganti C kamu. Remember, ni tolak. Madam tulis tolak. So C now is negative 20. Madam letak kurungan. Okay, and then square root. So apa yang kita ada dekat sini adalah square root 1 plus 4 plus 20, which end up is square root 25. So R is equal to 5. Okay, tadi kita dah tengok macam mana cara untuk kita tentukan center and radius daripada given equation. Next example tu kita nak cari the equation. Okay, soalan tak beri equation, kita nak cari equation. So untuk cari equation, kalau soalan tak sebut standard atau general, contoh macam soalan ni, dia just kata find the equation of the circle. So you ada dua option untuk tinggalkan jawapan. Either kamu tinggal dalam bentuk standard form atau kamu tinggal dalam bentuk general form pun boleh. Okay, Madam akan tunjuk kedua-duanya. So kita pergi dulu kepada soalan A. Okay, so untuk soalan A, kita diberi center at 2, 3 and radius of length 3 units. Okay, so center pada 2, 3 and radius of length 3 unit. Kalau kamu nak lukis gambar circle ini, dia adalah berbentuk satu bulatan. Kita ada center 2, 3 and radiusnya adalah 3 units. Okay, so length ini adalah 3. So yang ini senang. Sentiasa mulakan dengan standard equation. Sebab itu lebih mudah. Okay, kalau kamu ada center, kamu ada radius, kamu boleh straight away guna standard equation. Kenapa? Sebab kalau ada center, kamu tahu sudah ini HK. Okay, dan ini adalah radius kita. Okay, so bila kamu ganti masuk dalam standard equation, kita ada X minus H square plus Y minus K squared equals to R squared. So kamu akan terus sahaja baca H adalah 2. Okay, so bila kamu ganti tempat H dengan 2. Plus
y minus, untuk k, kita terus tahu k adalah 3 squared. And r also kita tahu 3 unit. So, kita akan 3 squared. Okay, so ini adalah bentuk standard form. Okay, kalau kamu nak biar jawapan kamu, boleh biar dia dalam bentuk ni. Atau nak simplify lagi, boleh jadi x minus 2 squared plus y minus 3 squared equal to 9. So, ini adalah jawapan dalam standard form. Okay, dia dalam bentuk bracket square. How are you going to make it into general form? Okay, sebenarnya general form ni kita dapat dengan cara kita expand standard form. Okay, so madam tulis sikit highlight di sini. General form kamu akan dapat dengan cara expand standard form. Okay, untuk dapat general kita akan expand standard form. So, kita cuba expand. Kita dah ada standard form right here. Kalau kita expand, kita akan dapat x square minus 4x plus 4 plus expand untuk y pula. Kita ada y square minus 6y plus 9 equal to 9. Okay, so next step adalah kita tinggal rearrange sahaja. Pastikan 0 on right hand side. And then x square plus y squared, kebiasaannya kita akan tulis di depan sekali. Okay, so x square plus y square, ini sudah. And then ambil x term kita, which is negative 4x. And then ambil y term kita, negative 6y. And then semua number kita akan group together, 4 plus 9, 13. And then yang ini pindah jadi tolak 9. So kita tinggal actually plus 4 equal to 0. Okay, so yang ini kita dapat general form. Okay, so ulang lagi sekali daripada standard form. Kalau nak dapat general form, kita akan expand sahaja. Okay, so you boleh tinggal jawapan dalam dua bentuk. Sama ada tinggalkan dalam bentuk standard form atau tinggalkan dalam bentuk general form. Okey, untuk soalan B, kita disuruh cari equation of circle yang mana center dia at origin. Okey, so center kita kalau origin dia adalah 0, 0. So kita tahu ini adalah H, yang ini adalah K. Okey, and passes through 4, 7. Okey, kali ni ayatnya ada sedikit berbeza. Passes through 4, 7. Okey, bila passes through 4, 7, kamu kena faham kalau kita nak lukis bentuk dia. Okey, so kita ada satu circle. Centernya adalah 0, 0. Okey, sekarang bila ada perkataan passes through point 4, 7, maksudnya circle kamu melalui koordinat 4, 7. Dia go through 4, 7. Okey, so kita tak kisah koordinat 4, 7 di mana, tapi yang kamu perlu tahu adalah contoh 4, 7 di sini. So your circle mesti melalui koordinat ini 4, 7. Okay, so macam mana kita nak buat untuk soalan ini? Kita dah ada center which is 0, 0. Okay, the only thing yang kita perlu adalah, mari tulis di sini, center is 0, 0. Yang kita perlukan adalah R, which is the radius. Baru kita boleh buat equation of circle. Okay, so macam mana kita nak cari nilai R? Kita kekurangan maklumat untuk R. Okay, so macam mana nak buat? Kita akan cari R dengan cara R. Kita tahu dia adalah jarak di antara center pergi hujung circle. Okay, R kita tahu dia adalah jarak dari center pergi hujung circle. Ini adalah R. Okay, so madam connect center 0, 0 dengan point 4, 7. Dia masih membawa maksud radius. So madam nak cari panjang radius ini. So macam mana nak cari radius ini? Madam ada 2 point. Okay, 2 points. So yang ini yang kita akan pakai formula distance between 2 points. So kita akan cari jarak ataupun R kita ini menggunakan formula distance between 2 point. Okay, so untuk cari jarak, to find R, kita ada 2 titik which is 0, 0 and 4,
7. Okey, kamu boleh label. This is your x1, y1. Ini point kedua, x2, y2. So, kalau ikut formula itu, distance ataupun kita nak cari radius untuk soalan ni, dia adalah square root. Okey, hati-hati. Kita ada x1 minus x2. Okey, so kamu boleh ambil kosong tolak 4 square plus and then y1 minus y2. So, kita ada kosong tolak 7 square. And then kamu square root. Hati-hati bila guna formula, jangan terbalik. So, radius kita adalah square root 16 plus 49. So, R is equals to square root 65. Okay. So, kita jumpalah kita punya R boleh diganti dengan square root 65. Then only bila dah ada C and R, kita akan ganti masuk dalam equation of circle. Okay, kita mulakan dengan standard. So, standard adalah X minus H square plus Y minus K square equal to R square. And then cuma tinggal replace. So, H kita adalah 0, K juga 0. So, kita ada X minus 0 square plus Y minus 0 square equal to R kita adalah square root 65. So, hati-hati, R is square root 65 dan perlu square. Okay. So, simplify this, kita hanya tinggal X square plus Y square equal to 65. So, ini adalah dalam bentuk standard form. Kalau nak generalkan dia, yang ini kita tinggal pindah sahaja. X square plus Y square minus 65 equal 0. Okay, and then kamu akan dapat ini dalam bentuk general form sebab sudah 0 di kanan. Okay, so you ada dua option untuk tinggal jawapan, standard form atau general form. Okay, untuk soalan C, kita disuruh cari equation of circle, diberi maklumat ada center 7, negative 3. Okay, so kita dah ada satu maklumat, center kita adalah 7, negative 3, which kamu tahu kalau ada center, nak guna standard equation, ini adalah H, ini adalah K. Okay, cuma kita kekurangan satu lagi maklumat iaitu radius. Okay, soalan juga tak memberi hint macam mana nak cari radius. Okay, cuma disebut pada soalan, our circle touches the x-axis. Circle kita menyentuh paksi X. Okay, so kalau kita lukis gambar kita, okay, kita ada paksi X and paksi Y. Center kita berada di 7, negative 3. Okay, so maksudnya dia berada di kawasan right here 7, right here negative 3. So center kita dekat sini. Apa yang dimaksudkan dengan soalan kita punya circle touches x-axis, maksudnya circle kita mesti sentuh paksi X ni. Okay, so madam akan lukis circle kita lebih kurang dia begini. Okay, dia sentuh paksi X. So, center 7, negative 3 and then sentuh lagi paksi X di sini. So, apa pentingnya perkataan touches the x-axis ni adalah daripada gambar ni sebenarnya kamu boleh baca the radius straight away. Okay, maksud nak baca radius tu adalah waktu kamu plot center, bacaannya adalah 7 unit on x-axis. So, ini nilainya 7 unit. And then untuk dapatkan negative 3, maksudnya kamu move downward here sebanyak 3 unit and you label dia negative 3. Okay, so ada satu maklumat di sini. Daripada center, kalau kita bergerak center pergi ke hujung sini, ini adalah radius sebenarnya. So, kamu dah tahu ini adalah length yang ini. So, berapa banyak kita turun untuk center tadi? This one is negative 3. Okay, tapi untuk radius kita tak bolehlah tulis dia negative 3, tapi kita tahu length ini dia adalah 3 unit. Okay, so radius automatically akan jadi 3. Okay, so daripada gambar. Or ada orang dia nak label yang touch x-axis ni sebagai 7, 0. Okay, di sini position adalah koordinat x 7, koordinat y 0.
Okay, 70. So kalau kamu nak kira radius dengan cara distance between 2 points, formula yang ada square root tadi, so kamu boleh pakai point 70 and 7 negative 3. Okay, x1 tolak x2 square plus y1 tolak y2 square, kamu akan dapatlah nanti radius equals to 3. Okay, so kita dah ada center, kita dah ada radius, so kamu tolong cari dia punya equation. Okay, untuk example 3, yang ini kita akan go through dalam kelas tutorial sebab diperlukan explanation yang detail. And untuk video ni kita continue dahulu dengan example 4. Okay, untuk example 4, kita masih mencari equation of circle, tetapi kali ni pattern soalan berbeza. Okay, dalam soalan kamu nampak kita ada perkataan diameter this time. Okay, so karakteristik yang baru, which kalau kamu ada circle, sebelum ni kita tahu if we have a circle, di bahagian tengah kita akan panggil dia sebagai center, and radius adalah satu garis ataupun length daripada center menuju ke hujung circle. Yang itu kita akan panggil sebagai radius. Now kita ada satu term yang baru, which is diameter. Okay, diameter merujuk kepada dari hujung circle pergi ke hujung circle mesti melalui center. Okey, ini adalah diameter. So garis ni atau length ini kita panggil dia sebagai diameter. Okey, so dalam satu circle, as long as dari hujung pergi hujung circle melalui center, itu adalah diameter. Okey, so contoh dari hujung sini, kamu pergi ke hujung sini melalui center. So length ini kita panggil diameter. So this is diameter, this is diameter, this is diameter, this is diameter. Okay, so diameter kamu buat remark. Diameter must pass through center. Or else dia tak jadi diameter. Okay, dia akan jadi chord. Okay, yang ni diameter mesti melalui center. Okay, so untuk soalan yang ini, kita disuruh cari equation of circle di mana AB, so this is point A, this is point B, adalah diameter untuk circle kita. So maksud kita buat soalan A, lukis dahulu kita punya circle, ini adalah untuk kamu generate idea sahaja. Okay, koordinat tak tepat tak apa. Okay, janji kamu faham maksud soalan. Okay, let's say kita ada satu circle, so circle ni akan ada center, which kita tak tahu pun center dia apa. Okay, sebab soalan tak beri. Tapi kita ada maklumat di mana kita ada point A, koordinatnya 18. Okay, so madam tanda di sini. This is point A, koordinat 18. And then kita ada satu point B, contoh di sini, koordinatnya adalah 314. So soalan kata AB form a diameter, maksud kalau madam nak connect A to B mesti melalui center. This is the diameter. Okay, back to question. Soalan nak equation of circle. So seperti biasa, bila kamu nak equation of circle, kamu mesti ada center, kamu mesti ada radius. Okay, so untuk cari center dahulu, bila kamu ada diameter, okay, daripada hujung sini pergi hujung sini, center merupakan titik tengah pada diameter kamu. Okey, kalau madam luruskan, this is A, this is B, center berada di tengah. Okey, so dia adalah midpoint between A and B. Okey, so center adalah midpoint of AB. Okey, so untuk cari midpoint, okay, midpoint ataupun center, ada satu formula kamu boleh guna, kamu akan terus dapat jawapan dalam bentuk koordinat. Okay, kalau nak cari midpoint between 2 points ataupun untuk soalan ni kita nak cari center dia, apa yang perlu kamu buat adalah ambil nilai X. Okay, koordinat X dahulu, 1 dan 3. Okay, koordinat X bagi kedua-dua point, 1 dan 3, 1 tambah 3 bahagi dengan 2 sebab kita nak cari tengah-tengah. Okay, and then koma, ambil pula koordinat Y. Kita ada 8,
14. Tambah kedua-duanya, 8 tambah 14 bahagi 2. Okey, so dengan cara ni kamu akan terus jumpa center dia. So tekan kalkulator sahaja, koordinat X jadi 2, koordinat Y jadi 11. Okey, so kita terus dapat center sebagai 2, 11. Okey, so kamu akan tahulah ini H, ini K. Now nak cari radius. Okey, so radius yang mana? Radius adalah daripada tengah center pergi hujung. Okay, so this is our radius. So untuk cari radius, kamu boleh guna formula distance between 2 points. Kerana kita dah dapat center. Okay, so center kita 2, 11. Yang kamu nak cari jarak adalah between 2, 11 and 3, 14 ini. Jarak ini adalah radius kita. So, bila nak cari jarak itu, kamu boleh pakai formula distance between 2 points. So, kita ada R equals to square root. So, hati-hati kita ada 2 koordinat. Koordinatnya adalah 2, 11 and also 3, 14. So, bila kamu nak guna formula distance between 2 points, tolak dia mesti X dengan X and then Y dengan Y. Okay. So, kita ada square root. Kalau tak ingat boleh refer dekat depan tadi, formula distance between 2 points. Kita ada X1 minus X2 square plus Y1 minus Y2 square. Madam ulang, X1 minus X2 plus Y1 minus Y2 and then square kan. Kemudian square root. Okay, so bila kamu kira yang ni, straight away tekan kalkulator, kamu akan dapat R sebagai square root 10. Okay, so jumpa dah kita punya R, square root 10. Okay, so once kamu dah jumpa center, dah jumpa radius, kamu dah boleh ganti masuk dalam kita punya formula. Boleh mulakan dengan standard form. Kita ada X minus H square plus Y minus K squared equal to R squared. Okay, so X minus H kita adalah 2. Okay. Plus Y minus K kita adalah 11. Equals to R kita adalah square root 10. Jangan lupa square. Okay, so untuk dalam standard form, kita dapat bentuk macam ni. Equals to 10. Okay, ini jawapan dalam standard form. And kalau kita nak tulis jawapan dalam general form, kita akan expand. So, kita dapat X square minus 4X plus 4. Plus Y squared minus 22Y plus 121 equal to 10. And then kamu akan rearrange. Always kita akan tulis X squared plus Y squared dahulu. And then X term, Y term. So kita ada minus 4X minus 22Y. And all the numbers kamu akan gather dan dapatkan satu nilai, which untuk soalan ni dia akan jadi 115 plus 115 equal 0. Okay, so general form kita nak dia equal 0 di right hand side. Okay, so ada dua jawapan dekat sini, satu dalam standard form, satu dalam general form. Okay, so kamu tolong buat soalan B dan C, pattern yang sama, kamu diberi 2 point sebagai diameter. Okey, untuk yang terakhir, Madam nak tunjuk example 5. Kita masih mencari equation of circle, tetapi kali ni pattern soalan, dia bagi kamu satu circle yang passes through 3 points. Okey, yang ini sedikit special. Kalau disuruh cari equation of circle dan kamu passes through 3 points, circle kamu melalui 3 titik. Okey, untuk soalan yang macam ni, method yang perlu kamu guna adalah general form. Okey, kamu akan terus mula kamu punya equation dengan general form. Okey, kita tak pakai standard form. Okey, so caranya adalah kita akan buat pada soalan A. Okey,
disebabkan madam kata kita guna general form, so kita tulis formula general form, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, so kita akan pakai formula ni sebagai rujukan kita. Now, apa yang perlu kita buat seterusnya adalah kita akan ganti masuk setiap point ini dalam formula general equation ini. Okey, maksudnya ini kan koordinat xy, xy, xy. So, setiap koordinat akan diganti tempat x dan y dengan koordinat yang diberi ni. Okey, so koordinat yang pertama kita ada 01. Okey, so untuk koordinat 01 ni, madam akan ganti nilai x dengan 0 dan nilai y dengan 1. Okey, dalam general form kita. So, kita ganti 0 squared plus 1 squared plus 2g0 plus 2f1 plus c equal to 0. Okay, and then kamu akan dapatlah sebenarnya equation in terms of g, f and c. So, kamu simplify semua ni, kita ada 1 plus 2f plus c equal 0. So, boleh label ini sebagai equation yang pertama. Dia akan dapat dalam bentuk GFC. Okay. And then do the same untuk point yang kedua, which is 4, 3 ni. Okay. So, kita ada koordinat 4, 3 this time. Sama juga ganti tempat x dengan 4, tempat y dengan 3. Tapi tolong hati-hati waktu mengganti. So, kita ada x sebagai 4 squared, y 3 squared, 2g, x adalah 4, 2f, y adalah 3, plus c equal 0. Okay, and then kamu simplify semua ni, kita akan ada 25 plus 8g plus 6f plus c equal to 0. So, this is our second equation. And last one, kita ada point yang ketiga, 1, negatif 1. Pun kita akan buat perkara yang sama, which kita akan ganti masuk dalam general equation kita. So, x adalah 1, y adalah negatif 1 squared plus 2g x adalah 1 plus 2f negative 1 and plus c equal 0. Okay, so dekat sini kita ada 2 plus 2g minus 2f plus c equal to 0. Okay, ini adalah equation ketiga kita. Okay, now bila dah dapat equation 1, 2, 3 ni, 1, 2, 3, kita sebenarnya nak cari nilai g, f, c. Sebab kita ada 3 unknown kat sini. Okay, so untuk semua soalan pun, kamu sebenarnya boleh pakai any method asalkan kamu jumpa nilai G, F and C itu. Okay, tapi untuk yang agak lemah atau kamu tak berapa mahir, kamu boleh follow cara madam buat ni untuk mana-mana soalan yang bagi 3 points ini. Okay, so kita dah dapat equation 1, 2, 3. Next step apa yang perlu kamu buat adalah kamu combine equation 1 and 2, kamu hilangkan C. Okay, remove C. Okay, remove C maksudnya kita akan guna proses tambah atau tolak untuk kita hilangkan C. Okay, so ambil equation 1, kita ada 1 plus 2f plus c equal 0, and equation kedua kita ada 25 plus 8g plus 6f plus c equal 0. So, untuk hilangkan c ni, kita akan buat operasi tolak. Okay, so bila kamu tolak, hati-hati, 1 minus 25 akan dapat negative 24. And then untuk g, kita ada kosong tolak 8g, so kita ada minus 8g. And then 2f minus 6f, so kita ada minus 4f, and then c equal to 0 and 0 on right hand side. Okay, so kamu dapat yang ni equation yang baru. Okay, next adalah kamu combine equation 2 and 3 pula. And do the same, kita akan remove c, mesti remove benda yang sama. Okay, so
daripada equation 2 and 3 pula. So kita ada 25 plus 8G plus 6F plus C equals 0. And then 2 plus 2G minus 2F plus C equals 0. So kamu nak remove C dengan cara kita akan letak simbol tolak. Okay, so hati-hati bila menolak. 25 minus 2 dapat 23. And then 8G minus 2G become plus 6G. Okay, and then kita ada 6F minus minus 2F. So kita ada plus 8F. And then C equal to 0 and 0 on right hand side. Okay, so bila kamu buat macam ni, kamu akan dapat equation baru which madam label ini equation 4, ini equation 5. Okay, so next step adalah kita akan deal dengan equation 4 and 5. Kalau kamu perasan kita hanya tinggal GF. Okay, so untuk yang ini kamu boleh buat operasi yang sama. Kita akan solve simultaneously untuk kita dapat salah satu, sama ada G atau F dahulu. Okay, so kita ambil equation 4 minus 8G minus 4F equals 0. And then kita ada 23 plus 6G plus 8F equal to 0. Okay, kalau kita tengok dekat sini, madam lebih mudah untuk hilangkan F. Okay, tapi dengan syarat equation yang atas ni akan didarab 2 everything. Times 2 supaya madam dapat dekat sini 8F. Okay, so madam akan ubah yang ni. Dia akan jadi negative 48 minus 16G minus 8F equal to 0. And yang bawah akan state. Okay, so untuk decide operasi, kita ada negative 8F plus 8F. So madam akan guna operasi plus di sini supaya madam dapat negative 8F tambah 8F dapat kosong. Okay, so negative 48 plus 23, kita akan ada nilai negative 25. Negative 16 plus 6, kita ada negative 10G. And F akan hilang, so equal to 0. So kamu ada negative 10G equals to 25. G is equals to negative 5 over 2. Okay, so once kamu dapat G, madam highlight G ni. Okay, kamu akan gunakan G ni dalam mana-mana equation 4 or 5 untuk kamu dapatkan nilai F pula. Okay, so madam akan guna daripada equation 5. Kita ada 23 plus 6G plus 8F equal to 0. So 23 plus 6G kita jumpa negative 5 over 2 plus 8F equal 0. So kita ada 23 minus 15 plus 8F equal 0. So 8 plus 8F equal 0. So kamu jumpa 8F equals to negative 8 and F equals to negative 1. Okay, so nilai F adalah negative 1. And last one, kita nak cari satu lagi variable kita which is C. Okay, so macam mana nak cari C? Boleh patah balik kepada either equation 1, 2 or 3. So senangnya guna equation 1. So from equation 1, kita ada 1 plus 2F plus C equal 0. 1 plus 2F kita negative 1. Terus substitute, so negative 1 plus C equal 0. So C adalah 1. Okay, so bila kita dah jumpa G, F, C, tiga benda ni, G, F, C, kamu terus cari equation of circle menggunakan general form. So kita ada x square plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal 0. So kita ada x square plus y square plus 2g. Ganti nilai g kita dah jumpa. Minus 5 over 2x plus 2. F ganti nilai f yang kita dah jumpa which is negative 1. Y.
and ganti nilai C yang kita jumpa 1 equal 0. So kita ada x square plus y square minus 5x minus 2y plus 1 equal to 0. Okay, so ini adalah equation of circle apabila diberi 3 points atau 3 coordinates untuk kamu selesaikan. Okay, so tolong habiskan soalan B dan C menggunakan metod yang sama. Nanti di dalam kelas kita akan cross check.